When you sing Hugh, know that this is one of the most sacred names for God. Eckankar adalah satu pergerakan agama baru yang diasaskan oleh Paul Twitcher pada tahun 1965. Dia dilahirkan di Paducah, Amerika Syarikat. Twitcher dikatakan mula mengkaji beberapa gerakan rohani dan menjadi seorang pembaca yang gemar kepada buku-buku kerohanian, falsafah, agama dan perkara mistik. Pada tahun 1950, ia merupakan detik permulaan dia membuat pencarian keagamaan. Dia mula menyertai gerakan Premindagiri Self-Realization Church of Absolute Monism, sebuah cabang dari ajaran Self-Realization Fellowship, gerakan yang diasaskan oleh Paramahansa Yogananda. Pada masa yang sama, Twitcher juga terlibat dalam ajaran Scientology yang diasaskan oleh L. Ron Hubbard. Dikatakan dia mula berhubung di antara satu sama lain sekitar 1950-an. Twitcher juga terkesan dengan ajaran seorang guru kerohanian dari aliran rohani satsang yang bernama Kirpal Singh. Pada akhir 1964, dia berpindah ke selatan San Diego, di mana Twitcher mula memberi kuliah pertamanya tentang ajaran Eckankar yang disebut sebagai teknik bilocation, yang kemudiannya dikenali sebagai Soul Travel. Pada akhir tahun 1965, Twitcher telah menubuhkan Eckankar Corporation dan juga Illuminated Way Press dan telah mendaftarkan kedua-duanya sebagai syarikat di California. Eckankar mula menjadi gerakan agama baru yang menekankan soal kerohanian. Walaupun begitu, Twitcher kerap kali menyebutnya sebagai sains kuno yang memiliki berkaitan dengan sistem kepercayaan agama utama yang lain. Dalam bukunya Eckankar The Key to Secret Worlds, Twitcher memaparkan contoh ajaran kerohanian dalam sepanjang sejarah dunia, sambil juga menjelaskan pengalaman peribadinya sendiri yang dibimbing oleh makhluk halus, iaitu guru spiritualnya yang dinamakan Ek Rebazar Tars. Kedudukan Rebazar Tars ditampilkan seperti konsep Ascended Master dalam kepercayaan Theosophical Society, iaitu satu konsep roh spiritual yang membimbing di alam gaib. Pada penghujung hayatnya, dia mendakwa kerap kali berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah kematiannya, agama Eckankar dipimpin oleh orang kanan Twitcher, iaitu Harold Clamp, dengan gelaran Mahanta, iaitu The Living Egg Master atau guru pembimbing spiritual yang hidup di dunia ini. Kadang-kala dia dijuluki sebagai Nabi Moden. Malah dia juga ada menulis sebuah buku yang bertajuk Autobiography of Modern Prophet, merujuk kepada ajarannya. Ramai pengikutnya mendakwa mendapat pengalaman secara langsung dengannya melalui mimpi dan meditasi. Dalam meditasi itu, mereka mendapat pengalaman halusinasi dibimbing oleh makhluk-makhluk tertentu yang disebut sebagai Wali Master Egg, yang mereka imani sebagai makhluk rohani yang membimbing mereka. Jika seseorang merasainya, maka ia merupakan peralihan kesedaran seseorang ke keadaan yang semakin tinggi. Amalan itu dikenali sebagai Soul Travel atau perjalanan roh dengan mengalihkan kesedaran diri seseorang ke dalam alam batin. Pada masa yang sama, mereka percaya elemen penting dalam melakukan Soul Travel adalah mantra atau nyanyian tertentu perlu digunakan untuk memudahkan seseorang meraih perkembangan rohani di dalam diri. Salah satu latihan rohani penting Eckankar adalah nyanyian Hu, dan menganggap ia sebagai lagu cinta kepada Tuhan. Ucapan Hu itu diungkap dalam bahasa Inggeris, dalam nafas yang panjang ditarik selama kira-kira setengah jam. Para penganut Eckankar menyanyikan secara bersendirian atau berkumpulan. Mereka percaya bahawa nyanyian Hu mendekatkan seseorang dalam keadaan sedar kepada makhluk pembimbing spiritual. When you sing Hugh, know that this is one of the most sacred names for God. Di dalam Eckankar memiliki satu kitab suci penting, iaitu Syariat Ki Sukmat, yang bermaksud jalan abadi. Ia terdiri dari dua buku yang menceritakan makna dan tujuan rohani seperti ditulis oleh Paul Twitcher. Agama Eckankar ini juga telah berkembang di Malaysia sejak seawal 1990-an lagi. Gerakan ini didaftar di atas nama Eckankar Satsang Malaysia Berhad. Peringkat awalnya ia dipimpin oleh sekumpulan misionari Eckankar dari Amerika Syarikat. Menurut laman sesawang Eckankar Malaysia, mereka ada 8 tempat pertemuan keagamaan di Malaysia, iaitu 6 pusat keagamaan dan 2 rumah perkumpulan. Dasar akidah kebatinan dan gerakan agama baru ini dibahaskan secara mendalam di dalam buku Tersesat Kebatilan Gerakan New Age dan buku 60 Gerakan Agama Baru di Malaysia.